Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala mengurniakan banyak nikmat kepada kita, dan di antara nikmat yang terbesarnya ialah nikmat iman, dan nikmat kita dapat beramal dengan amal soleh mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dipilih untuk berada di atas nikmat ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan nikmat ini sampailah kita bertemu pada hari Allah Ta'ala jemput kita untuk kembali menghadapnya kelak. Ma'asyiral muslimin, Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama. Setelah beberapa kali Hajah Tima selalu panggil, tapi selalu je saya ada je alasan yang tak boleh mari. Jadi yang ni tak boleh nak mengelak dah. Hajah kebetulan memang malam ni free, dan insya-Allah saya mari pun bukanlah atas saja nak mengajar tuan-tuan, kerana saya tahu yang ada di hadapan saya ni lebih hebat lagi. Prof baru balik Mekah, baru balik Madinah. Ya, isteri jadi nak mengajar orang baru menjadi tetamu Allah ni kan. Berasa segan juga kan. Dan jadi kita mari hanya kita berbincang, semua kita berbual-bual di atas tajuk yang Hajah Simah bagi 5 pasal kehidupan umat Muhammad ini. Walau bagaimanapun, sebelum saya nak pergi kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai 5 pasal ini, saya nak memberi kepada jawapan dan bagaimana persiapan dan apakah yang perlu kita buat supaya apabila kita berhadapan dengan pasal-pasal yang nak disebutkan ini, kita sudah bersedia. Jadi saya bagi jawapan dulu. Sedia punya ni nanti kita akan bincang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam hadis di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam An-Nur. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, tengok ayat 55 dan 56. An-Nur. Surah An-Nur, surah 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adallahu allazina aman minkum.
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa amilus salihati, dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh. La yastakhlifannahum fil ardi, yang Allah Ta'ala bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Yang budunani, mereka tetap menyembahku, la yusyriku nabi syai'a, dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Wa man kafara ba'da zalika, barang siapa yang kafir sesudah janji ini, fa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Ma'asyiral muslimin, ini adalah satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana Allah Taala berjanji kepada umat Muhammad ini untuk nak memberikan kepada mereka ini keamanan dan kesentosaan. Tetapi keamanan dan kesentosaan ini boleh hilang apabila syarat-syarat yang ada ini tercabut daripada umat Muhammad. Okey? Sebab itu, boleh saya guna whiteboard? Boleh, nah? Saya ni suka, kalau ni guna whiteboard supaya senang. Baik. Allah Ta'ala mulakan ayat ini, An-Nur 55 ni, wa'adallah. Ya, wa'adallah. Telah Allah Ta'ala berjanji. Mana ini janji adalah janji Allah. Bukan janji 5 tahun benar. Ya, ini janji Allah. Bila janji Allah, pasti jadi. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji dia. Ya, jadi Allah janji ini pasti. Jadi kita kena yakin dengan janji Allah ini. Maka Allah Ta'ala memulakan, wa'adallah. Allah Ta'ala telah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman dari kalangan kamu. Tak kira siapa, kalau orang itu beriman, wa amilus salihat, dan yang kedua, ciri yang kedua, beramal soleh, beriman dan beramal soleh, fil ardi, wa amilus salihat, la yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum fil ardi, dia akan menjadikan kamu khalifah, maknanya mentadbir, berkuasa. Dia akan menjadikan kamu berkuasa di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana dia juga telah memberi orang-orang yang sebelum daripada kamu
sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Satu. Jadi, yang pertama, janji Allah Ta'ala, kamu ada dua syarat. Okey? Orang beriman, orang beramal soleh. Janji yang pertama, Allah Ta'ala akan jadikan kita berkuasa. Yang kedua, wala yumakkinannakum wala yumakkinanna lahum dinahum allazir qada lahum. Dan yang kedua, Allah Ta'ala janji dan dia sungguh-sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya kepada mereka. Allah Ta'ala yang kedua, Allah Ta'ala janji yang keduanya, Allah Ta'ala nak beri apa? Wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah Ta'ala akan perteguhkan ataupun Allah Ta'ala akan memastikan agama yang diredai, agama Islam ini sentiasa utuh, teguh, ya, tanpa goyang, tanpa boleh diganggu gugat. Ini janji siapa? Janji Allah. Ingat, ini janji Allah. Baik. Dan wala yubaddilannakum dinahum allazi tadalahum wala yubaddilan, dan seterusnya. Wala yubaddilanna lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan seterusnya, yang ketiga, Allah Ta'ala janji wala yubaddilanna lahum. Allah Ta'ala akan gantikan, badal maksud ganti. Ya, ganti. Selepas daripada ketakutan menjadi aman. Berapa janji Allah? 3. Baik. Dan janji ini Allah Ta'ala syarat dia beriman, beramal soleh. 3 ini yang dapat. Selepas itu Allah Ta'ala kata janji ini akan tetap Allah Ta'ala beri selagi mana ayat yang di bawah itu, selagi mana yang budu nani la yusyriku nabi syai'a. Yang budu nani selagi mana mereka tetap menyembah aku dan mereka tidak mengkufurkan aku dengan sesuatu. Ya, janji ini tetap terlaksana, ya, selagi mana kamu sembah aku. Kamu jangan kufur kepada aku. Okey? Dan lepas itu, waman kafara. Ya, barang siapa yang kufur, ba'da zalika, lepas daripada itu, faulaika, ya, mereka itulah humul fasiqun. Maknanya, itulah orang yang fasik, orang yang melakukan kerosakan. Rosaknya agama ini apabila manusia yang beriman sudah mencari sembahan-sembahan lain daripada Allah. Inilah perosak yang mengakibatkan janji Allah ini terungkai ataupun terlepas daripada tangan umat Islam. Boleh? Boleh faham ayat ni? Walaupun asbabun nuzul ayat ini berkaitan sahabat datang. Sewaktu ini dah berlaku hijrah dah. Bila di Madinah, mereka datang bertemu dengan Rasulullah. Walaupun mereka disambut di Madinah dengan semua kecukupan oleh muhajir, oleh orang-orang Ansar membantu mereka. Tetapi bila mereka masih lagi dalam keadaan rasa ketakutan. Kemana pergi masih membawa senjata. Kerana apa? Kerana mereka masih lagi diintai oleh musuh-musuh
kuncu-kuncu orang-orang Quraisy Mekah yang sentiasa mencari peluang untuk nak mengapa-apakan umat-umat Islam. Mereka masih lagi rasa ketakutan hingga mereka bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, sampai bila kami nak duduk macam ni di dalam ketakutan ni? Ya, sampai bila kami nak hilang ketakutan ini? Hanya kami takut hanya kepada Allah. Maka turunlah ayat ini. Allah Ta'ala janji nak beri keamanan, nak beri kamu terus tetap di atas agama kamu, dan kamu sudah tidak rasa takut lagi. Kamu akan berkuasa apabila kamu ada ciri-ciri ini. Kamu beriman dan beramal soleh, dan kamu tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, ayat yang di bawah itu, ciri orang yang tidak kufur ini pula, ya, orang yang tidak kufur selain dia tidak menyembah selain daripada Allah, ya, wa aqimus salah, mereka itu mendirikan salat. Mereka tak menyembah selain daripada Allah, maka mereka mendirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Wa atiur rasul, taat kepada rasul. La'allakum turhamun, mudah-mudahan mereka akan diberi rahmat. Maka selain daripada mereka tidak menyekutukan Allah, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan taat kepada perintah Rasul. Jadi boleh ingat tu, ini dia punya mukadimah dia. Saya dah bagilah. Sebab nanti kita bila kita tengok pasal di mana kita berada pasal-pasal itu, nanti kita akan jumpa berbagai-bagai fitnah. Kerana pasal kita berada itu pasal fitnah, maka bagaimana kedudukan kita, bagaimana nak mengembalikan balik kita kepada kepada kedudukan itu, dan bagaimana situasi kita dalam keadaan kita bila berhadapan dengan musuh-musuh yang sentiasa mencabar dan mengganggu-gugat kedudukan kita. Maka inilah jawapan. Sebab itu saya beri kata, ini pelik sikit, bagi jawapan dulu, nanti kita akan tengok persoalan dia. Boleh? Okey. Baik, ada soalan takat tu? Yes. Ya. Ya. Marilah lepas ni kita akan dapat jalan. Itu saya kata saya dah bagi. Nanti kita akan terjawab apabila kita akan baca nanti. Kenapa kita sekarang nak menjalankan agama rasa takut, berasa berat, kita berasa tak yakin, kita semuanya ini ada hubung kait dengan ayat ini. Baik. Jadi sekarang ni kita pergi kepada itu, sebab saya kata saya reverse. Sebab mengajar orang cerdik-cerdik ini, dia kena beri itu dulu, suruh fikir kenapa nak mari kepada soalan ini. Baik. Persoalannya sekarang Nabi SAW, An-Nu'man bin Bashir, barulah kita masuk kepada hadis yang ajar bagi tu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan hadis ini hadis sahih daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwatu fikum ma syaa Allahu an takuna thumma yarfa'uha Allah taala. Akan berlaku ataupun tak akan berlaku, kata Nabi, pasal nubuwah pada kamu dengan kehendak Allah untuk berlakunya, dan sampai masanya Allah Ta'ala akan mengangkat pasal nubuwah ini. Baik, satu. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'u Allah Ta'ala. Kemudian akan datang pula, berlaku pula pasal khilafah. Khilafah atas manhaj nubuwah. Khilafah di atas keadaan atau cara metodologi Nabi. Bila Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala akan mengangkat apabila Allah Ta'ala kehendaki kelak. Jadi pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, thumma takunu mulkan 'adban. Kemudian datang pula pasal mulkan, raja-raja atau kerajaan 'adban yang menggigit. Abdu bil nyawajis, kan kita baca, gigitlah dengan gigi gaham kamu, kan? Pasal
Mulkan azam ini maksudnya raja-raja yang menggigit. Fatakuna masya Allah antakuna summa yarfa'aha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan lalukan masa ini sehinggalah apabila Allah Ta'ala berkehendaki untuk mengangkat dia. Ya, summa takunu, kemudian pasal yang keempat, summa takunu mulkan jibriyatan. Kemudian Allah Ta'ala akan datangkan pula pasal yang keempat ni mulkan jibriyatan, jabriyatan, iaitu raja atau kerajaan yang jabar, yang kalau bahasa kita diktator. Jabariyah kan, yang maksud terpaksa, yang dipaksakan. Ya, orang yang faham Jabariyah, dia faham, dia ikut je macam bulu, kan? Suruh sana pergi sana, tarik sini. Maksud dia ikut, dia terpaksa ikut kerana dia dipaksa. Kita bahasa kita diktator. Fayakunu ma sya'allahu yakuna summa yarfa'ahu Allah Ta'ala. Dan pasal ini Allah Ta'ala akan jadikan bila dia kenaki, dan dia akan angkat bila sampai ketika Allah Ta'ala nak mengangkat dia. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Nabi kata, kemudian akan berlaku balik peratu pasal khilafah di atas khilafah, di atas manhaj atau cara kenabian. Akan datang balik pasal kenabian. Ya. Akhirnya Nabi kata, semasa kata, kemudian Nabi diamlah. Nabi tak sebut, tak sambung lagi lah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Jadi hadis ini memberi kepada kita berapa pasal? 4 ke 5? 5. 5. Pasal yang pertama, pasal nubuwah. Pasal nubuwah ni pasal apa? Ya, pasal nubuwah ialah pasal kenabian. Yang itu sejak daripada Nabi diutuskan. Ayat ni saya padam, tapi ingat sebab saat ni nak pakai balik. Okey? Baik. Yang pertama, pasal kenabian. Pasal ni apa? Era lah. Zaman lah. Kita tulis zaman lah ya. Zaman kenabian. Zaman, nak tulis Melayu kan oleh ini. Tak apalah ya. Boleh. Zaman kenabian. Ini pasal yang pertama, iaitu sejak Nabi diutuskan, sejak Nabi dilantik menjadi Rasul, hinggalah wafat Nabi. Maka, pasal ini berlaku dalam tempoh masa 23 tahun. Inilah pasal kenabian. Semua hukum hakam, semua pemerintahan, semua pentadbiran hanya di tangan Rasulullah sebagai pemutus dia. Ya, semua apa pun diatur, disusun oleh Nabi SAW, dan umat manusia pada masa itu mendapat segala keadilan yang diminta, semua akan dijawab kerana Nabi mengatur dan mentadbir dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasal ini telah pun berlalu selepas 23 tahun. Dengan wafatnya Nabi, berakhirlah pasal ini. Maka mari pasal yang kedua atau zaman yang kedua yang dinamakan zaman khilafah. Khilafah di atas manhaj nubuwah. Maknanya khilafah yang berjalan mentadbir, mengikut petunjuk yang diajar oleh Nabi SAW. Maka khilafah ini, an-nubuwah inilah yang kita namakan Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafa Ar-Rasyidin ini berjalan selama 30 tahun. Pasal yang kedua ini, berjalan Khulafa Ar-Rasyidin ini berjalan 30 tahun. Ya, walaupun 30 tahun lah. Ya, 30 tahun. Walaupun kalau kita baca sejarah, tuan-tuan baca sejarah,
Ustaz Anzaruddin dah ajar kan? Tanya balik. Ya, daripada bermula dengan Abu Bakar, diambil alih oleh Omar, Omar diganti dengan Osman, akhirnya Ali. Bila sampai Ali, tempoh masa ialah 29 tahun setengah. Wafat Ali. Daripada Abu Bakar itu sampai ke Ali, 29 tahun setengah. Ya, maka pasal ini kenapa kita kata 30 tahun? Kerana setengah. Lepas Ali, mereka berikan jawatan ini kepada Hasan bin Ali. Ya, Saidina Hasan, cucu Nabi Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali dia pegang selama 6 bulan. Lepas 6 bulan, dia serahkan kuasa ini secara resminya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey? Jadi Muawiyah ambil daripada Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali itu 6 bulan saja, dan waktu ini adalah waktu bertenang. Jadi sebab itu kita kata ini waktu yang Hasan bin Ali ini dia lebih pada caretaker je. Itu kita kata dah dibubarkan parlimen, maka ada tu caretaker. Jadi Hasan ni caretaker je selama 6 bulan. Selepas itu dia serahkan kepada Muawiyah. Boleh? Boleh? Jadi ini pasal yang kedua yang dinamakan pasal khilafah ala minhaj nubuwah. Dan bila habis dia Ali, selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka barulah mari zaman yang ketiga ataupun pasal yang ketiga yang dikenali dengan mulkan aban. Mulkan aban. Ya, mulkan ini kerajaan. Lepas itu dia mula, walaupun mereka dah guna bahasa, masih menggunakan nama khalifah, ya, khalifah atau Amirul Mukminin, tetapi cara mereka memerintah lebih kepada macam raja dah. Ataupun kerajaan. Kerajaan atau raja. Maksudnya wilayah luas, di negeri-negeri lain ada gubernur-gubernur apa semua, dia hanya sebagai raja, dan semua yang ada di lain dia terpaksa mengikut apa yang diarahkan daripada pusat. Dan berlakulah di dalam mulkan a'zan ini 3 kerajaan yang besar yang kita namakan daulah ataupun kerajaan Bani Daulah atau Bani Amawiyah atau Umayyah. Ya, Bani Umayyah yang dia ini berpusat di Damsyik dan dia memerintah selama 90 tahun. Pusat dia di Damsyik, ya. Sekarang ni mana? Syria lah. Dimash, ya. Baik, 90 tahun dan dia ada 14 khalifah. 14 orang khalifah. Ini tengok sikit lah. Ini sejarah lah ni, sejarah. Sebab baik nak belajar ni kita tengok sejarah. Jadi selama 14 ini macam-macam lah berlaku raja-raja tu. Ada yang dia apa semua mula dah dia ikut kepala dia aja apa semua, marilah macam Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia ni sebagai gubernur ketua dah mula dah, ya, macam-macam lah. Kerana mereka itulah yang dinamakan mulkan a'zan. Awal-awal sahabat-sahabat ada yang disembelih, ada yang dibunuh, walaupun sahabat mereka ini diserang, ya, sebagaimana sahabat Abdullah bin Zubair yang terbunuh sewaktu di Kaabah. Abdullah bin Zubair di atas rencana yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi waktu itu memang mula dah. Lepas daripada kerajaan daulah Bani Umayyah, satu diikuti pula Bani Abbasiyah, daulah Bani Abbasiyah. Ya, Bani Abbasiyah ini mereka
Adzan ni. Mulkan adzan ni. Masih lagi dalam mulkan adzan ni. Okey? Baik. Pasal Bani Abbasiyah ini, mereka ini tempat pemerintahan mereka lama masanya panjang 446 tahun. Ya. 55 khalifah. Dan tempat mereka, negeri mereka ialah di Baghdad, Iraq. Okey. Ini Daulah Abbasiyah. Atau kerajaan Bani Abbasiyah. Yang kita belajar baik. Dan lepas itu diikuti pula dengan yang ketiganya ialah Daulah selepas Abbasiyah, Sakibaki kerajaan Bani Umayyah ini dia pergi lalu membuka pula kerajaan yang baru yang dinamakan Osmaniyah. Osmaniyah dan kerajaan Bani Osmaniyah ini di mana? Di Andalus. Spain, di Andalus, Spanyol. Dan kerajaan ini bertahan 800 tahun lebih sikit. 800 tahun plus sikit. Baik. Jumlah semuanya ialah 1227 tahun. Ini. Mulkan Adzan ini. Daripada Umayyah, Abbasiyah sampai Osmaniyah ini, kalau campur 1227 tahun. Inilah kerajaan Islam yang pada waktu itu. Waktu inilah terbukanya semua kerajaan sampai ke China, sampai ke India, sampai ke Spanyol, sampai merata-rata tidak ada. Dan ya, tengok ni di Spanyol ni, Osmaniyah ni lama tau. Sehingga last kali dia jatuh. Ya, pasal ni jatuh pada 1924. 3 Mac 1924 apabila jatuhnya ya kerajaan Osmaniyah yang terakhir di Turki yang dibuat oleh Kamal Atatürk ini. Maka habislah kerajaan yang dinamakan Mulkan Adzan. Ya. Itu semua dialah bawah pentadbiran dia. Dia besar. Kerajaan Osmaniyah ni besar kalau kita tu. Tapi dia itu dia lah macam-macam lah. Dia punya sebab dan kalau kita tengok sejarah-sejarah Damsyik, Baghdad, Andalus sampai sekarang mereka kacau, mereka tidak akan naikkan Islam. Dan mana? Dia ada kan saya kata tadi, Daulah Bani Umayyah ini akhirnya dia datang sini membuka kerajaan Bani Osmaniyah. Sakibaki keturunan dia lah. Dia Saki kan saya sebut tadi kan, Sakibaki itulah. Ada. Waktu itu Abbasiyah dah tak ada, maka berlakulah kerajaan Bani Balkan. Banyak-banyak lagi kerajaan-kerajaan kecil, tapi yang dominannya ialah kerajaan Bani Osmaniyah. Turki ni. Baik, jadi Osmaniyah Turki ini bukan kita nampak tu hebat dia. Dia pun buat menjaga apa dia. Dia kan kalau kita pergi Mekah, rel kereta api yang dia buat dari Turki sampai ke Mekah tu kan. Sampai ke Mekah tu rel kereta api bukan senang. Tapi saja dia orang tutup macam bila berlaku pengambil penjajah ambil, dia orang sekat. Tak mau lagi berlaku pergerakan umat Islam, maka dia tutuplah. Padahal itu di antara tujuannya untuk nak menggabungkan negara-negara Islam dengan Mekah dan Madinah supaya umat Islam boleh datang dengan mudah. Ini kerajaan ini walaupun dia adzan, tetapi dia masih lagi ada
pemimpin-pemimpin, bila dia naik pemimpin-pemimpin tertentu yang bertindak adil. Cuma ada pemimpin-pemimpin yang tertentu yang agak zalim. Senang kita kata bahasa zalim lah. Dia menggigit. Tapi bila naik, umpamanya dalam Bani Umayyah ini, ada Umar Abdul Aziz, pemimpin yang adil apa semua tu, masih ada lagi. Tapi itulah di antara era ataupun zaman yang ketiga. Boleh? Ya? Di bawah ni, masa zaman kerajaan Bani Abbasiyah, masuk kepada Osmaniyah ni. Nak ambil balik ke apa? Baitul Maqdis. Dia nak mengambil balik bila dipegang oleh orang-orang Nasara, Kristian, maka Salahuddin bangun balik. Okey, baik. Era ni lah Afghan Mulkan ni ya. Baik. Boleh saya padam ni ya? Okey. Zaman Bani Osmaniyah ni saya pun tak ingat berapa. Ya, 800 tahun. Banyak sebab nama-nama tu nama-nama kecil, tak berapa. Dia kalau kita nak kena kajilah buku tu. Panjang nama-nama dia. Ya. Cuma Abbasiyah ni kita sebab mengaji dulu saya pun duk baca juga. Tapi bila Osmaniyah ni sebab dia ada kecil-kecil banyak dia dah besar. Baik. Lama 800 tahun. Bukan 80 tahun, 800 tahun. Baik. Dan yang keempatnya adalah zaman ataupun masa yang keempat yang Nabi katakan mulkan Jibriyatan. Jibriyah. Ya. Kita apa ni? Kita kata kerajaan yang diktator lah. Bahasanya kerajaan yang kuku besi. Tapi kerajaan ini adalah yang Nabi maksudkan ini. Kenapa dia dipanggil Jabariyah ini? Kerana kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak pedulikan kepada Islam. Okey? Maknanya kerajaan bila habis je Osmaniyah, naik kerajaan dan kerajaan ini sudah tidak menjebelahi Islam lagi. Okey? Tidak ada lagi dah Islamnya. Dengan Islam ini dia bermusuh ketat. Walaupun yang memimpin dia itu orang Islam sekalipun, tapi dia dengan Islam tak berapa nak ngam. Dia berlakon saja nampak rupa Islam, tapi dia dengan Islam dia diktator. Dia benci, musuh pada Islam. Nabi kata inilah kerajaan di mana umat Islam tak ada kuasa lagi dah pada waktu itu. Maknanya selepas daripada perang dunia, kan, lepas kekalahan Osmaniyah ini, maka naiklah kerajaan-kerajaan tu, naiklah penjajah-penjajah ni, maka penjajah ni bahagikan negara-negara umat Islam apa semua ni, yang ni dia bukan peraik sama dia orang, sebelah sini ambil sini tu, dan tidak ada. Kalau ada kerajaan pun, itu semua boneka mereka. Termasuklah kita di tanah Melayu, jatuhnya Melaka, kerajaan Islam dah tak ada dah. Kalau ada pun, hanya untuk urusan nikah kahwin, itu semua ajalah. Ya, lain pada tu, tak ada. Orang lain ambil alih. Maka, inilah yang dinamakan mulkan Jibriyatan. Mulkan yang tu. Dan pada waktu ini, hadis Nabi kata, pada waktu ini, umat Islam seperti buih di lautan itu. Inilah waktu dia. Adakah kami, pada waktu itu kami sedikit ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya kah? Nabi kata, antum yauma idzin kasir. Bal antum yauma idzin kasir. Bahkan kamu pada waktu ramai. Umat Islam ramai. Tetapi kamu seperti buih di lautan. Kerana apa? Kerana kamu ada penyakit al-wahnu. Wahnu ni apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Dunia ni nombor satu dalam kehidupan kita, tapi mati paling takut sekali. Kita semua nak hidup, tak mau nak mati.
Ya, semua nak cari hidup baik. Jadi, sanggup buat apa kalau untuk kehidupan dunia? Mulkan jibriyatan. Maka pada waktu ini, ya, kita orang yang Nabi kata nak melaksanakan agama seperti menggenggam bara api. Waktu inilah yang Nabi maksudkan sayati zamanun. Inilah yang berlakunya hadis banyak yang keluar mengenai hadis fitan ataupun hadis mengenai fitnah-fitnah akhir zaman itu. Inilah di saat ini. Maka di saat inilah, ya, yang ulama mengatakan kita berada sekarang ini. Inilah, ya, waktu kita berada sekarang ini. Ya, waktu kita berada di fasa yang keempat. Sebelum datang fasa yang kelima, iaitu fasa apa? Fasa nubuwah balik. Fasa kenabian balik. Yang kelima ini, fasa kenabian balik. Zaman kenabian, dia mana zaman kenabian ini selepas daripada turunnya Imam Mahdi mengtakbir. Dan fasa ini tak lama. Nabi kata di antara 7 ke 9 tahun saja. Ya, waktu ini semua, ya, yang ada semua baik, sehingga tak ada orang susah, tak ada apa dah. Waktu ini adil seadil-adilnya. Ini akan berlaku. Dan selepas daripada 7 ke 9 tahun ini, maka berlalulah akan datang angin. Ya, selepas pada ni, dan dalam perkara Jabariyah ni, Jibriyah ni, hujung-hujung dia akan lahir Dajjal, akan berlakulah. Sekarang ni semua dah, Dajjal ni dah mula dah. Semua akan keluar sikit-sikit. Ya, sampailah masuk zaman kenabian bila apa ni, Isa turun, Imam Mahdi turun, menghancurkan semua itu, maka mereka lepas pada itu, Nabi kata daripada keturunan aku, maknanya daripada keturunan ahli baik, yang ini Imam Mahdi, dia akan memimpin dan pimpinan dia itu adil seadil-adilnya. Selepas pada itu akan datang angin yang meniup mewafatkan semua orang yang beriman, cuma tinggal orang-orang yang kafir saja pada waktu itu untuk melihat azab, ya, yaumul qiyamah, hari berlaku, hari kiamat, hari goncangan dan sebagainya. Waliyazubillah, kita harap-harap kita tak berada di saat fasa yang terakhir ini. Tapi, dan lepas pada itu, Nabi pun masa kata, Nabi senyap, bermakna Nabi nak cerita sampai takat inilah hidup kita. Okey, titiklah Nabi senyap je kat situ. Baik. Jadi sekarang ini kita berada di saat fasa yang mulkan jibriyatan, yang Nabi banyak sebut. Saat ini umat Islam akan kembali dagang. Inilah fasa dia. Kita berada ni. Ya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Ya. Bermula Islam itu gharib, asing, dagang, orang tengok pelik, orang pun tak ada nak berkawan. Bila kita Islam bawa mari, orang pakat cabut lari, adik-beradik pun lari. Wa sayaudu ghariba fama bada'a. Maka Nabi kata akan berlaku balik fasa itu, masa itu akan jadi gharib. Maka berlakulah bila kita nak buat agama, nak buat yang ni, orang tengok pelik. Orang tengok semacam je. Betul tak? Ya, kita nak semayang. Kita nak pergi semayang, kita terlupa bawa sejadah. Dengan bawa topeng ni, berasa tak mau semayang kan? Berasa jadi malu pun ada. Ya, saya. Betul tak? Sekarang, itulah pasal gharib sekarang ni. Padahal nak pergi solat jemaah, bukan kau nak pergi buat apa pun. Patutnya nak pergi. Tapi bila nak pergi, tengok orang semua pakai bawa sejadah, semua pakai topeng. Kita tak bawa sejadah, tak bawa pakai face mask. Kita dah berasa, aku nak pergi kan nak balik, nak pergi kan nak balik. Ya. Jadi kita jadi pelik. Padahal tak ada apa kan. Padahal Nabi larang semayang tutup muka. Ya, dulu boleh lah, zaman teruk-teruk lah ni di luar orang duk atau apa semua, pergi stadium apa semua, duk berpeluk dah,
Ya, dua umur pilihan raya tu peluk semua tak pakai mask pun. Kalau pakai orang tak nampak calon. Semua kat peluk tak ada apa pun. Kita pergi masjid pula nak tutup. Allahu Akbar. Maknanya kita sendiri jadi takut nak melaksanakan agama. Hatta agama ada orang relax je. Ya. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Tapi ya, ingatlah Nabi kata fatuba lil ghuraba. Tetap berjayalah, tetap menanglah para ghuraba ni. Orang yang gharib ini, makna teruskan. Ya, jangan kamu peduli. Orang nak kata apa, kamu buat. Kamu teruskan. Tapi bukan senang untuk nak menjalankan agama ini. Ya. Okey. Jadi, sampai setakat tu ada soalan tak? Jadi, lepas ni kita nak simpul balik dengan ayat yang di atas tadi. Ni. Ni. Ya'juj dan Ma'juj duduk sini. Ni. Hujung ni. Ni kita ni sekedar dalam proses nak sampai lah ni. Ya. Proses nak sampai dah ni. Hadis, kalau mengikut hadis Abu Daud, tapi hadis itu ada yang mengatakan bahawa jadi kita tak mau angkatlah sangat. Ya. Yang apabila Nabi kata umur ya umat aku ini sehari ya ditambah setengah hari. Umur umat aku sehari ditambah setengah hari. Ya. Maknanya kalaulah sehari ditambah setengah hari, umur umat manusia ini di sisi Allah sehari lalu ditambah setengah hari. Maknanya satu hari ditambah setengah. Okey. Dalam Quran sebut ya, hari di sisi Allah berapa? Alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari yauman alfasanatin. Satu hari itu disamakan dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, mengikut apa yang kamu kira. Di sisi Allah, sehari ini sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau setengah hari berapa? Tapi sebab ada doa ni jangan di ni sangat, jangan highlight sangat, nanti saya kena tentam nanti. Sebab ada ni doa. Tapi ada banyak riwayat-riwayat yang setengah kata, ulama hadis kata dia naik kepada hasan li ghairi. Tapi tak apalah, saya pun tak berapa nak ni. Tapi kalau cerita sekarang kita dah berapa? Hijrah sekarang kita dah berapa? 1004? 4 dah masuk. Okey. Kalau 1005? Kalau tolak tinggal berapa lagi dah? Ya. 56 tahun. Okey. Kalau 56 tahun rasanya ya. Wallahu alam. Tapi jangan dibuat jangan duk tulis 56 tahun, 22 campur 56 apa kata bila akan mari dak. Jangan buat gitulah. Tapi ada riwayat gitu. Jadi saya tak mau. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni tak jauh dah. Ya. Nabi kata pohon-pohon kurma, ya, yang Dajjal kata pohon-pohon kurma yang di tempat tu akan mula tak berbuah. Dan memang sekarang ni pohon tu dah tak berapa dah keluar hasil dah pun. Dan mata air sumur apa ni di apa tu? Di grade apa? Nak sebut mu aku tak apa nak kerti dah. Dia mengering dah. Sekarang ni pun dah itu. Itu di antara petanda-petanda lah. Ya. Jadi itulah zaman-zaman berlaku, itulah dah dekat lah. Agak-agak kalau dah kering macam tu tak lama lah tu. Ya. Dan Yahudi pun sekarang ni sudah pun berada dah. Sudah mula masuk di bumi Palestin. Kerana akhir zaman nanti Isa akan turun dan dia akan memburu orang-orang Yahudi ni dan puak-puak
sehingga pokok-pokok tembok-tembok akan kata ni Yahudi. Jadi dia orang pakat ramai-ramai dah. Dia nak usir orang-orang Palestin tu, perumahan-perumahan Palestin itu untuk diisi dengan orang Yahudi sebenarnya. Penempatan-penempatan itu di antara tanda-tanda lah. Ya? Baik. Jadi, ya, apa persiapan kita? Sekarang ni bila kita gitu, saya nak balik persiapan kita lah balik. Persediaan kita bukan saja kita nak belajar, nak ni ya. Sampai pukul apa aja Syuib? 11.30. Lamanya. Hai. Minum. Okey, jadi apakah persiapan kita untuk bertemu dengan yang kita berada di zaman ini? Sebab, ya, itu sebab saya awal-awal tadi jawab mari ayat itu. Berdoa, memang Nabi suruh berdoa. Tapi kita nak balik kepada apa? Nak balik kepada ayat yang tadi, yang saya start tadi. Wa'adallah allazina amanu wa amilus salihat. Ini janji Allah. Allah Ta'ala akan beri balik kepada kita. Ya, kalaupun kita berada di dalam zaman fitnah ini sekalipun, tapi ini janji Allah. Kalau kamu beriman, kamu beramal soleh, walaupun kamu berada di zaman fitnah, ya, kamu tetap akan Allah Ta'ala letakkan kamu dalam kedudukan yang kamu, ya, tidak boleh maksudnya, kekuasaan masih ada, walaupun tak sepenuh, kamu tetap berada kekuasaan. Satu. Dan yang kedua, agama kamu akan tetap tegak. Walaupun orang buat macam mana sekalipun. Tak boleh nak dibenamkan. Ya? Tak boleh nak dirosakkan. Tak boleh nak walaupun memanglah berdepan dengan berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai halangan, cobaan. Tetapi Allah Ta'ala janji, dia akan bagikan kepada kita itu yang istakhlafannahum, dia akan berikan kuasa. Tak banyak pun ada kuasa. Yang kedua, Allah Ta'ala tetap akan bagi kepada kita wala yumakkinanna lahumul dinahumul lazi irtada. Allah Ta'ala akan teguhkan juga pendirian agama kita. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Ta'ala akan gantikan ketakutan kita itu dengan keamanan. Adapun apabila tidak ada tidak ada iman, tidak ada amal soleh, itulah yang berlaku kepada negara-negara Islam yang lain. Bagaimana berlaku di Kemboja umpamanya. Apa berlaku sana di sebelah apa? Tak ada aman ketakutan kerana apabila mereka meninggalkan amal soleh, mereka meninggalkan iman dan amal soleh, dan mereka membawa masuk segala paham yang tidak menyembah kepada Allah. Itu bahaya. Sebab itu kita cukup takut apabila dibawa anasir-anasir masuk untuk membawa supaya percaya kepada kubur lah, percaya kepada orang tu lah, percaya kepada wali tu. Ini semua penyebab-penyebab untuk kita hilang 3 janji Allah ni. Yang abuduna ni la yusyriku nabi syai'a. Mereka hanya sembah aku, tak ada buat syirik. Tapi inilah anasir-anasir yang akan menjahanamkan. Maka kerja-kerja ini adalah kerja musuh-musuh Allah. Kita kena sedar. Jangan kita nampak yang mari itu, oh ni Habib, ini cucu lah, cicit lah, apa semua. Tapi sebenarnya ini perancangan-perancangan musuh. Selagi orang itu beriman, tidak kufur kepada Allah, Islam masih ada lagi kekuatannya. Maka untuk nak menjalankan itu, orang akan buat kita syirik. Sebab itu, jaga-jaga. Maka, tugas kita sebagai mak bapak atau sebagai pemimpin, balikkan balik anak kita, keluarga kita kepada
hidup beragama. Pastikan akidah mereka tidak rosak. Tetapi sekarang ini, memang zaman fitnah ini, kita sukar untuk nak jaga. Dulu fitnah, ya, ujian ini ataupun cobaan ini bila kita keluar. Sekarang duduk dalam rumah pun fitnah masuk. Ya, fitnah subhat, fitnah syahwat, semua ada dalam ni. Ya, inilah fitnah yang cukup besar. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Sebab itu, akhir zaman nanti, ya, dalam riwayat kata, semua kembali kepada asal, tidak ada dah benda ini. Kerana inilah di antara fitnah besar. Bila hilang pada, barulah boleh hidup aman tu. Kita sekarang berasa hebat, ya, berasa tu, tapi sebenarnya inilah fitnah besar, ya, kepada masyarakat kita. Itulah, ya, anak-anak kita. Dulu kita nak tengok fitnah syahwat, fitnah syubhat ini bila keluar daripada rumah. Barulah kita tengok benda, ujian-ujian apa semua. Ujian syahwat mana tengok keluar. Yang Nabi kata, fitnah tidak ada yang paling besar, fitnah melainkan fitnah perempuan, wanita. Keluar rumah baru kita berjumpa. Lah ni tak payah keluar, duduk dalam rumah pun ada. Buka aja macam-macam semua ada. Jadi fitnah ini. Maka persiapan kita, diri kita dan keluarga kita ialah memastikan mereka ini selamat akidah dan sentiasa beramal dengan amal soleh. Jangan terpengaruh dengan anasir-anasir yang nak membawakan mereka ini kepada penyelewengan akidah. Sekarang macam-macam faham. Faham liberal lah, faham apa-apa, macam-macam ism kat luar sana. Ya, agama ini semua sama. Dan umat kita mudah mula dah jaga anak kita. Jangan sampai terpengaruh. Ya, anak kita sekarang ini, orang kita dah ikut agama luar ni, ya. Macam Nabi katalah, sejengkal demi sejengkal, masuk lubang biawak pun kita ikut. Ya, apa yang berlaku di Riyadh. Dulu Ajah cerita kan, duduk pergi Riyadh, ya. Yang Ajah cerita di Riyadh, bising apa semua menyanyi dong. Ya. Jeddah apa semua tu kan. Gedung-gedang apa semua ngalahkan sekarang. Sekarang dia orang sambut apa Hollywood apa Halloween ke tak apa ke berlaku dah sana. Sebab apa? Ya, orang Arab sebenarnya dia orang, ya, inilah fitnah. Ya, kita nak pergi belajar bahasa Arab tu. Kita kalau boleh cakap Arab kita seronok. Tapi orang Arab sendiri dia menyampah. Waliyazubillah. Dia tak suka cakap Arab. Ya, kalau cakap Arab bagi dia leceh, kolot. Jadi kalau sama-sama dia suka dan dia tak mau budaya Arab tu nampak pada dia. Sebab itu dia akan buat supaya dia nampak dia tu bukan Arab. Dia hilang jati diri. Ini fitrah. Sebab itu dia orang boleh sambut begitu, dia orang buat konsert apa semua kerana dia orang nak berasa kononnya dia orang bukan Arab. Waliyazubillah. Dia malu nak mengaku dia Arab. Maka inilah anak-anak kita. Kalau orang Arab pun dia dah malu nak mengaku Arab. Tambah kita. Ya. Mudah terjebak kepada perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan akidah. Maka tugas kita mengembalikan akidah kepada anak-anak kita. Dan yang keduanya, pastikan mereka beramal soleh. Sebab tu dua tu syarat tadi kita tengok tadi. Ya? Amal soleh apa? Dua syarat kan? Kita belajar amal soleh, nak jadi amal soleh dua je. Ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Ikut rasul. Ya? Maka sekarang ni, orang beramal tapi tak ikut Nabi. Ikut suka dia je. Ya? Beramal. Sat mari tu. Ya? Amal wirid ini, baca ini akan dapat ini, baca ini akan dapat ini. Padahal Nabi ajar zikir pagi petang tu orang tak baca. Ingatkan kepada anak kita, baca zikir pagi petang tu. Baca zikir yang Nabi ajar pagi dan petang, itu dah menyelamatkan kita. Tapi kita duk cari zikir hak lain, zikir dek tu, zikir dek ni, orang ni ijazah, ini orang ijazah, semuanya itu akan menjahanamkan
Kerana tadi ayat tadi An-Nur 55 dah peringatkan kepada kita. Di saat kita berada di zaman mulkan Jibriyah ini, inilah di antara dia. Dan Nabi ajar beberapa doa. Ya, doa untuk kita berhadapan dengan fitnah-fitnah ini. Ya, kita banyak doa. Di antaranya doa yang daripada Ibnu Abbas. Ya, amarana al-Mustafa bil isti'azah. Kata dia Abdullah bin Anas telah mengajarkan kepada kami atau menyuruh Al-Mustafa, yakni Nabi SAW, bil isti'azah, supaya kami meminta perlindungan. Dengan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika minal fitnati, wa a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan, wa a'udzubika min fitnatid dajjal. Nabi ajar yang ni, suruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada azab api neraka. Wa a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung dengan Engkau daripada azab kubur. Wa a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Dan aku berlindung pada Engkau daripada fitnah atau ujian-ujian yang zahir maupun yang tersembunyi. Wa a'udzubika min fitnatil dajjal, dan aku minta berlindung dari fitnah dajjal. Semuanya ini ada dalam mulkan Jibriyah ini. Jadi untuk kita lah sebenarnya doa ini. Ya, dan sebagaimana juga Nabi suruh kita berdoa apa? Selepas Allahumma inni a'udzubika, setiap kali sebelum salam Nabi kata jangan tinggal minta kepada Allah 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati syarril masihid dajjal, atau wa min fitnati masihid dajjal. 4 perkara ini, inilah fitnah yang minta kita berlindung di saat kita di dalam mulkan Jibriyah ini. Baik. Jadi tadi saya dah kata yang pertama kita kena kembalikan balik anak-anak kita, fahamkan balik akidah. Jadi nak fahamkan akidah, mestilah kita jangan jemu-jemu untuk memperkasakan majlis-majlis ilmu. Cari guru-guru yang boleh memperkenalkan ilmu yang benar, terutama dari segi akidah. Yang kedua, untuk kita memperkuatkan amal soleh, beramal soleh. Ya, maka begitu juga untuk beramal soleh, maka kita kena kembalikan juga, kenalkan mereka dengan amal yang sebenar. Sebab sekarang ini kerosakan bermula bukan di bawah, kerosakan bermula di ulama. Ulama yang ada ini ulama yang jahat, yang kita nampak ulama, tapi inilah membuatkan agama ini rosak. Jadi sebab itu kita kena kembalikan kepada amal soleh yang sebenar. Sekarang orang amal soleh macam-macam. Macam saya kata tadi, nak buat amal soleh yang betul jadi berasa susah. Nak pergi semayang berjemaah, nak kena bawa sejadah. Nak kena ada face mask. Tak ada, kita nak berhenti nak masuk pun, berat kaki nak masuk. Semayang cepat-cepat cabut tu. Ya, sebab orang semua kat tengok semacam je. Tak semayang lagi bagus. Tak semayang tak ada orang tengok pun. Dia jadi macam tu. Jadi kena bawa balik amal soleh. Ya, beramal balik dengan sunnah-sunnah Nabi yang sebenar. Ya. Dan yang ketiga, kita tadi kita kata berdoa. Banyakkah kita berdoa, minta kepada Allah. Nabi dah ajar dah doa-doa. Terutama sebelum bagi salam itu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi suruh tu. Bebas kata, kalau siapa yang tak berdoa itu, dia dah buat bid'ah. Itu pandangan lah. Sebab Nabi kata, jangan kamu tinggal 4 benda ni. Maksud kamu tinggal, kamu menyalahi sunnah Nabi SAW. Waliyahullah. Dan seterusnya, kita kena kembalikan balik akhlak-akhlak yang mulia, di mana ya, supaya orang nampak balik Islam ini ya satu agama yang relevan dan orang boleh mencontohi kita, insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Cukuplah sekadar itu ya, tak boleh panjang-panjang, mungkin ada sedikit masa untuk kita soal jawab. Tapi tanya yang senang, jangan tanya yang susah.
Ya. Ada soalan? Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Sebenarnya anak Saidina Ali dan Fatimah ini yang kita tahu Hasan dia dah tinggal, Husain yang kat Karbala itu. Tapi bila dikatakan yang lain apa ni seperti apa ni Zainal Abidin apa semua tu, saya tak ingat sebab mereka ini juga daripada keturunan Ali dan Fatimah ini. Ya, tetapi ini tidak di-highlightkan. Sehingga kita tak kenal pun, tak ni pun. Sama juga ya, selain daripada Fatimah, anak Zainab, anak Nabi juga, ya, cucu Nabi juga yang lain. Seolah-olah kita tak kenal pun, seolah Nabi macam tak ada cucu. Sedangkan itu juga ahli baik. Kenapa tidak di-highlightkan? Inilah di antara kerja-kerja musuh, yakni Syiah, untuk hanya menaikkan Ali saja sebagai ini. Jadi sebab itu. Dan dia pun tak naik daripada Hasan. Dia naik daripada Husain. Sebab Husain apa? Husain ni berkahwin dengan Kirabanu. Anak kepada apa ni raja apa Kisra apa ni Parsi yang terakhir itu, bila dikalahkan Raja Yazdazis tu, maka dia ada puteri Nasirah Banu, maka diambil oleh Husain sebagai isteri dia, dapatlah cucu. Ayat ni yang dipenaikkan, ini kononnya Ahlul Bait, sedangkan yang lain tak di-highlightkan. Jadi sebab itu perancangan-perancangan musuh-musuh, kerana Syiah adalah sebahagian pada Yahudi. Dia akan buat untuk jangan kita dapat balik kekuasaan ini. Dia akan hilangkan amanu kita, dia hilangkan amal soleh kita. Dan dia akan bawa apa? Supaya kita syirik. Jangan kita sembah Allah. Dia bawa sembah kubur, sembah apa, sembah lain. Waliyazubillah. Maaf ya, nanti kita bincang mengenai anak cucu hak lain. Tak ingat sangat. Maaf, saya tak boleh. Saya bukan ingat sangat. Dan ya, sejarah-sejarah ni saya tak berapa ingat sangat pun. Tapi dah beri tajuk tu saya cari ya. Tapi saya tak berapa ni. Ustaz Suhail dengan Ustaz Azharuddin tu, bagus. Datang kelas tu. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya. Itu semua sebab saya baru 2 hari lepas, 2 hari, 3 hari, hari Sabtu, hari Ahad. Kebetulan saya ke Kelantan. Lepas tu pergi Terengganu. Lalu tu kebetulan saya singgah rumah Ustaz Mukhid, Mukhid yang tu, Mukhid tu lah. Kebetulan ada lalu tanya dia, dia panggil pergi rumah dia. Jadi saya duduk sembang dengan dia, di antara dia bangkitkan, dia kata dia baru, dia tunjuk pada saya SMS keluarga dia, tapi adik-beradik dia banyak duduk semua pakat, tak ada duduk kat Syria dah. Dia orang Syria lari keluar apa semua. Jadi adik seorang dia ada di Jerman. Kan? Ada di Jerman. Dia padahal dia ni apa semua, adik dia hilang janggut apa semua. Jadi dia kata kenapa sampai begitu apa semua, apa masalah kan sana tak, orang tak kisah apa menjanggut. Ya? Dia kata nanti orang kenal lah apa. Tu dia pun cerita takut orang kenal dia tu Islam. Dia takut pada bayar-bayar sendiri. Mereka tu. Waliyahzubillah. Ya? Apa tu? Saya bukan kerti sangat. Ya. Oh.
Ya. Ha. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih kepada yang bertanya itu. Memang kalau siapa yang pergi Madinah, apabila nak pergi ke Gua Uhud, Bukit Uhud itu, Jabal Uhud tu mereka akan tunjuk di atas bukit tu apa ni, bukit yang dipanggil apa, bukit apa tu, ada istana. Di situ istana raja yang berwarna putih, ya, yang dikatakan itulah tempat Dajjal besok. Dia dari situ akan berdiri tengok ke Madinah, dan dari situ dia akan menjerit, teriak, panggil keluar, dan orang-orang dalam tu yang tak kuat iman akan keluar pergi berjumpa. Dan kerana dia tidak boleh masuk daripada sepadan, daripada itu dia tak boleh masuk kerana dijaga oleh para malaikat. Jadi hadis itu ada, wallahu alam, cuma itu di antara pandangan-pandangan yang mengatakan di situlah Dajjal akan berdiri, apa semua akan tengok tu, wallahu alam. Ya, kita tak tahu secara exactly di mana, tapi memang ada riwayat yang Dajjal. Ya. Gambar tu memang gambar bangunan putih apa semua tu memang ada. Sama ada benar ataupun secara kebetulan, wallahu alam. Sebab kita tak bolehlah kita nak buktikan apa secara ni, melainkan apabila berlaku sebenar nanti. Kita ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan sebab benda ini adalah perkara gaib. Benda yang cerita depan, jadi kita tidak boleh point secara exactly. Jadi kita tak boleh itu. Wallahu alam, itu yang saya boleh. Cumanya itulah pesan Nabi bila berlaku fitnah ini. Saya tutuplah. Saya tutup dengan satu hadis, ya. Hadis daripada Amr bin Al-As ini, pesan Nabi. Nabi kata bila di saat betul-betul memuncak fitnah banyak-banyak ini, bila Nabi kata nanti akan berlaku fitnah apa semua, jadi Amr bin Al-As datang jumpa Nabi, kami nak buat apa? Waktu itu macam mana keadaan kami? Maka Nabi kata, ya, ilzam baitika. Ya, lazimi rumah-rumah kau. Maknanya, ya, lebih banyak duduk di rumah lah. Maksudnya, kalau fitnah banyak berlaku di luar, di rumah pun masuk, di luar 2 kali ganda, jadi duduk di rumah. Ya, duduk di rumah, ilzam baitika. Kita bila keluar berjumpa kawan, bersembang, tambah pula lani musim. Tak lama lagi, 2-3 hari, berapa hari bulan ni, macam-macam lah kan. Macam-macam dia punya isu. Ya, duduk minum teh cawan je. Tapi kalau duduk di luar, macam-macam kita boleh keluar. Jadi, sebab itu, Nabi kata, ilzam baitika, ya, lazimi duduk di rumah, diam-diam kat rumah, wamlik, ya, wamlik alaika lisanaka, dan jaga lisan kau. Maknanya, jangan lidah ni mudah keluar, mudah cakap sangat. Sikit je, komen langsung. Kan? Sikit je, belum apa lagi. Orang lain tak ada apa lagi. Kita bercakap lebih. Macam kita ni alim benar kan. Kita bagi bukan apa semua. Ya. Kita wamlik alaika lisanika. Ya, kita jagalah, tambah kita kan, kadang-kadang komen bukan main lagi, kita masuk macam-macam kita menif. Wa khudh bima ta'raf wada' ma yankar. Ya, ambil mana yang kau tahu, kau ambil. Kau beramal apa yang betul kau yakin. Tapi tinggalkan mana yang kau rasa ragu-ragu, yang bukan orang cerita gini. Orang ni ambil yang kau yakin, yang dah sahih, yang tu kau beramal. Ini pesan Nabi ni. Wa alaika bi amri khassah fanasak wada'anka umur amrul ammah. Kalau sibukkan diri kau dengan urusan-urusan yang khas pada diri kau. Jaga anak bini kau, jaga rumah, jaga tu. Sibukkan dengan kerja-kerja tu. Ya. Ya, wada'anka amrul ammah. Kau tinggalkanlah. Tinggal, jangan pedulikan sangat urusan-urusan am yang di luar-luar. Tak berkait dengan kau tu, kau tak payah ambil tahulah.
Urusan keluarga kau pentingkan dulu, urusan rumah kau, urusan apa semua tu, itu dahulukan. Inilah pesan Nabi di saat kita di sekarang ini berdepan dengan zaman fitnah ini. Wallahu a'lamu bissawab. 9.30 saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang tak baik itu atas kelemahan dan kekurangan saya. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita untuk kita istiqamah di atas Islam, di atas iman dan di atas amal soleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.